Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu Syawal. Okey, disebabkan Syawal pada tahun ini, tahun 2021, kita masih PKP lagi dengan peningkatan kes COVID-19 yang mendadak di tanah air kita Malaysia. Sehubungan dengan PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan baru-baru ni, kita semua tersekat kembali, tak dapat ke mana-mana. Yang mana pada saya adalah bagus untuk memutuskan rantaian kes COVID itu sendiri. Jadi disebabkan kita tak dapat nak ke mana-mana dan dengan satu Syawal kita pada hari ini selesai ni orang kata kita berpuasa selama sebulan, selesainya kita menunaikan solat Aidilfitri di rumah saja. Pada pagi ini sesi permaafan pun dah selesai, sesi bergambar pun dah selesai. Jadi saya mengambil waktu dan ketika yang free yang ada pada waktu ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua penonton dan warga Malaysia. Dalam ni nama dia auxiliary light ataupun dalam bahasa mudah, bahasa pasar lah kan. Kat Malaysia ni semua orang cakap spotlight. Tapi benda ni sebenarnya dia bukanlah spotlight. Spotlight ni dia ada spotlight ni dia spot, maksud cahaya output tu dia spotting, tapi ni sebenarnya adalah fog light. Datang dalam keadaan macam ni lah. Ini dia punya wiring connection, tapi dia ada bagi sekali dengan dia punya wiring harness ni. Okey. Okey. Ni dia punya wiring harness. Tapi wiring harness daripada China ni dia ada masalah sikit lah. Jadi itulah yang datang ni video pada hari ni, yang mana kita akan buat rewiring semula sedikit dan juga kita akan buat installation. Nanti aku akan buat installation lampu ni dekat motor. Okay, disebabkan wiring dia ni pun wiring ni okey, nampaknya okey, cumanya dia punya connection dia lah, connection tu tidak memuaskan hati. Jadinya kita sebelum bermula untuk aku tunjuk wiring apa yang aku tak puas hati tu, aku akan explain sikit pasal sistem relay. Okay, by the way, relay ni dia sistem ni, wiring ni dia problem adalah connection wire ni dia dah looping together. Okay, kita akan buat explanation sikit pasal relay. Okay, so kita sebutkan sedikit kertas. Helai kertas dah cukup lah. Pertama kita kena tahu relay. Okay, aku contoh relay. Okay, ni adalah relay. Relay ni dalam bahasa Melayu dia kita panggil geganti. Jadi apa yang orang katakan dengan relay? Apa pula maksud nombor-nombor ni? Nombor ekor. Okey, ni bukan nombor ekor, bukan nombor apa bingo ke apa. Nombor ni memang ada kat relay. So yang ni kita panggil relay 5 pin. Kalau relay 4 pin, dia tak ada kaki 87A ni, kaki tengah ni. Yang ini menalahnya tak ada. Okey. Kalau 4 pin punya, yang ni kita panggil 5 pin relay. Okay, so macam mana relay ni bekerja? Okay, aku lukiskan balik cara kerja relay ni. Okay. So ini dekat dalam relay lah. Dekat luar ni tak nampak. Tapi kalau memang buka dalam tu betul-betul, tak nampak macam tu pun. Dalam dia lain je bentuk dia. Okay. So sini 85. Okay, sini dia akan jadi 86. Okay. So daripada sini ni kan, dia akan ada satu. Daripada sini ni pula, sini ni kaki ni lah, nombor 30. Okay. So dekat sini ni kita akan ada satu kaki sini, ni kita panggil 87. Okay, so dekat sebelah sini pula kita ada kaki yang ni, kita panggil 87A. Siot. Okay. Okay, macam ni lah dia. Jadi macam mana relay ni akan bekerja? Okay, relay ni akan bekerja bila kita alirkan signal ke arah magnetism dia. Macam mana kita magnetizekan dia? Dalam bahasa simple aku boleh cakap kita magnetizekan dia. Macam mana kita nak magnetizekan dia? Relay ni. Okey, dengan cara
kita alihkan bekalan elektrik supply, okey, ke 85 86. Okey, so daripada sini datang supply 85 ke 86 supply. So bila ada supply sini, maksud dia akan magnetizekan nanti, yang mana dia akan menjadikan switch kat dalam tu dia akan switching ke sini. Bila magnetize dia akanlah jadi ke sini, dia akan ketak, akan ada bunyi ketak. Tu kalau relay. So apa guna kaki-kaki ni tadi? Okay. Setiap kaki ada fungsi-fungsi dia. So kaki 30 dengan 87 ni akan membawa power supply, yang mana 30 ni kita akan sambungkan terus. Okay, sebelum apa-apa pun kita kena ingat, kita kena ada buat pendalan ni. Apa nama benda ni? Namanya fuse. Kita fusekan supaya kita wujudkan medan keselamatan, supaya kalau apa-apa, kalau kata arus yang berlebihan, kita terus cut off. So selepas fuse ini, sebelum fuse ini ada apa? Okay, sebelum fuse ini kita akan ada bendalah ni. Apa nama bendalah ni? Ini namanya power supply ataupun datang daripada bateri. Bateri apa? Bateri kenderaan kita, bateri motor ke apa ke. So akan gunakan bateri. So sebelum tu macam biasalah, dia apa-apa pun akan ada datang daripada ground. So sini kita panggil 12 VDC. Okay, so sampai tayang lalu fuse. So fuse untuk keselamatan pakai berapa? Bab fuse ni pun ada pengiraan ni juga yang kita perlu tahu, perlu faham. Tapi aku habiskan dulu bab relay lah. Okay, so sini akan bawa, kita panggil sini 12 VDC. Dia akan flow ke sini voltage-nya. Okay, so dia akan masuk sini. Dia akan magnetize. Bila magnetize, nanti benda ni kan, switch dekat dalam ni dia akan switching pergi ke 87. Yang mana biasa 87 ni nama lain dia juga kita panggil sebagai normally open lah. Yang 87A ni normally close. Kalau kita pakai 4 pin punya relay, contohnya 80 relay, kalau 4 pin dia tak ada kaki 87A ni, dia kosong je dekat sini. So bila dia kosong, kat dalam tu dia macam free lah. Umpamanya begitulah, dia free, dia tak touch. So kita nak tarik dia pergi ke sini. So apa output dekat 87 ni? Output 87 ni dia akan bawa juga 12 volt, 12 VDC. Ke mana akan pergi 12 VDC ni tadi? Okay, 12 VDC ni tadi katanya kan untuk lampu fog light ni. So benda ni akan pergilah nanti ke sini, ke fog light. Ni fog light yang aku akan pasang nanti. Kita see dah block. So benda ni akan pergi ke fog light yang aku nak pasang nanti. Kenapa aku lukis bentuk macam ni pula, bukan lampu bentuk lain ke? Sebab lampu aku pakai tu kan apa ni, LED. So macam ni lah, light emitting diode. So lampu tu dia akan ada kaki positif dengan negatif. Kaki negatif dia kita akan grounded kan. Sama lah juga dekat side satu lagi, sebab lampu ni sepasang, so kenalah lukis pasang. Tak boleh lukis sebelah saja. Okey, jadinya kita nak hidupkan lampu ni, kita perlu ada benda yang kontrol. Tapi aku nak kontrol, tak naklah dia suka-suka hati. Dan kalau kata aku ambil direct, okey, daripada 12 volt ni, maksudnya kalau motor mati pun still boleh hidupkan lagi. Macam mana aku nak kontrol? Okey, di situlah datangnya kaki 85 ni. Kaki 85 ni kita ambil daripada supply yang sama juga, tapi biasanya daripada kita akan ambil ni dekat daripada ignition switch. So sebelum ignition switch kita ada apa? Okey, kaki ni kita mesti pasang kat sini, ada switch. Okey, ada tap switch lah. Pakai tap switch. So bila kita tap, nanti dia akan tap close skirt. So akan mengalir lah karanya. So benda ni akan pergi ke mana? Benda ni akan ambil yang sama juga, daripada supply yang sama juga. Don't worry, be happy. Tapi bukan daripada bateri lah, dia daripada ignition switch punya area. So sebelum bateri ni ada apa? Ada ground. Apa-apa pun dia akan datang daripada ground. So yang sini ni bukan daripada bateri sana, tapi sini adalah
12 VDC ignition switch. Kenapa aku buat macam tu? Sebabnya aku cuma perlukan low voltage, low current saja. Kaki 80 ni dia trigger point. So dia nak trigger magnetize. Bila nak trigger magnetize ni, dia tak perlukan pun dengan supply besar macam tu. So kita hanya perlu dapatkan yang voltage yang sama, tapi dia punya current tu low current lah. Okey. Begitu ada. 86 pergi mana? 86 ni dia macam biasalah. Ni output. So kita mesti mati. Kalau dia mati kat mana? Mati kat ground. So korang mesti duk pening. Ground ni mati kat mana? Ground point ni kita matikan dia juga dekat terminal negatif bateri motor tadi. Sebab itulah dekat bateri ni, sini, bateri ni logonya yang sama. Dekat sini pun yang sama. Sebabnya akan datang juga daripada negatif point yang sama. Sama juga dengan lampu. Akan pergi ke tempat yang sama. Okey. Harap korang boleh faham dekat penerangan relay. Aku rasa panjang lebar sangat explain pasal relay. Okey. Sekarang kita nak tengok dekat wiring dia pula. Aku nak explain tadi ada cakap pasal fuse. Okey, ni aku nak cerita pasal fuse pula. Fuse ni ada kira-kira sikit. Dia lebih kurang macam ni lah kalau fuse ni. Okey, so ini adalah logo untuk fuse. Okey. So, macam mana kita nak tahu fuse apa yang kita perlu guna? Biasanya memang dia dah bagi fuse siap-siap. Betul. Sebagai contoh. Okey, ini tempat fuse lah. Okey. Fuse holder namanya. Okey, so ini fuse. Dia menggunakan fuse 10 dekat dalam ni. Okey. Jadi yang aku beli, kalau yang datang daripada lampu fog light tu, dia bagi 30 Besar babe, fuse 30 Nak pakai dekat sini je. Nak pakai kat sini. Siapa hal sampai 30 pakainya? Tak perlu sampai 30 Kenapa? Sebab kita nak guna fuse pun kita kena kira-kira sikit lah. Benda kira dia basic je. Tak susah pun benda dia. Tapi kalau untuk orang lemah matematik macam aku memang bermasalah. Tapi jangan risau. Semua benda ada penyelesaian dia. Ada rumus dia. Okey. Inilah rumus dia. Apa benda ni? Okey. PIV. Dalam bahasa susunan dia letak macam ni. P equals to IV. Maksudnya P ni power. Power ni kuasa. Kita gunakan dia punya, kalau ni watt, sebut watt kan, macam lampu korang dengar watt, berapa watt, 60 watt. Itulah power dia. Okey. Sama dengan I tu adalah arus. Arus tu ampere. Okey. Dalam bahasa lainnya orang sebut kadang tu orang kata fuse 10 15 lah, 20 30 kan. 100 itulah dia fuse. Okey, arus kita darab dengan voltage. Okey, voltan. Voltan ni apa? Voltan ni lah yang datang daripada bateri tu. So bateri tu ada berapa? Bateri 12 volt ke? Apa bateri 24 volt ke? Ataupun bateri 6 volt semata ke? Okey. Jadi kalau ikutkan, dia kata power 40 watt, 20 watt per pieces, 40 watt. So kita ambil 40. Kita nak bahagi dengan yang benda kita tak tahu sekarang ni, I ni kita tak tahu, iaitu arus. Tapi voltage kita dah tahu. Sebab motor pakai 12 volt, kereta aku pakai 12 volt. So kalau motor ni biasa pakai 12 volt kan. So bahagilah 12. Jeng. 40 kita bahagi dengan 12. Okey. Pakai kalkulator ni. 40 bahagi 12. So kita akan dapat nanti 3.3333 persamaan sini 3.333 M. Okey. Jadinya sepatutnya apakah fuse yang aku guna? Okey. Bila dapat daripada sini ni, aku pun dah boleh tahu dah. Kalau fuse nak dapat 3M, okey, 3M fuse memang wujud. 3M punya fuse memang ada. Okey, 3.33 tak ada, 4M tak ada, 5M. Okey, so 5M ni ada. Okey, ini wiring harness yang dia berikan dalam packaging, dalam lampu fog light ni lah. Okey, tapi pada aku dia tak kena. Sebab apa dia tak kena? Sebab dia pergi shorted kan antara kaki 30 dan juga kaki 85.
Kan? Kalau tadi kita buat kira-kira kaki 85 tu yang kat sini ni adalah kita nak dapatkan trigger signal daripada low current. Kita bukan nak ambil daripada high current flow punya. Jadi dia dah shorted kan. Jadi aku dah tadi aku godek kan. Dia sebenarnya benda ni dah ada insulation, dia dah tutup. Dia dah bungkus lah umpama macam ni dia dah tutup lah dengan heat shrink tube ni. Sebab aku potong, buka sebab aku nak tengok dia buat macam mana dia punya wiring point ni. Sebab aku agak terkejut bila kita check voltage, kita dapat benda ni connected all together. Sepatutnya tidak, sepatutnya berasingan. So kita akan check guna multimeter. So ini adalah multimeter guys. Okay. Kita nak guna multimeter. So multimeter ni macam nak check. Sebab benda ni offload, so kita tak check voltage lah. Bila offload kita akan guna ohm. Kita tengok resistance. So bila kita nak test on resistance value ni, okay, satu kita buka lah, dia ada cover. So kita buka cover. So dekat atas ni kita boleh tap untuk check. Sebagai contoh, aku nak tahu dia pakai untuk bateri tadi kan. Okay, so sepatut main. Okay, ni main bateri. So aku tapping, aku cucuk daripada bawah connection. So kita tap dekat sini. Okay, kalau kita check kita akan nampak reading dekat resistance tu 0. Okay, tak apa, yang ni kita pakailah bunyi, kita dengar bunyi. Nampak tak? Okay, itu dekat kaki 30 punya connection. Kat sini, ni point 30. Okay, aku cabutkan point 30. Sini aku sambungkan dekat kaki 85. Sambung kaki 85 pun, dengar tak guys? Masih berbunyi weh. Sepatutnya kaki 80 tak boleh berbunyi. Jadi sesuatu telah berlaku. Apa yang berlaku? Dia telah shorted kan kaki 30 dan 85. Okey, tolak dulu tepi multimeter ni. Okey, multimeter ni mini multimeter. Jadi kalau pada rider-rider motor kan, kalau kata motor korang tak ada tak ada voltmeter. Okey, jadi kadang-kadang kita rosak tengah jalan, kita pun tak tahu kan, kita nak check bateri ke, problem ke, rectifier ke, coil kan. Jadi bolehlah beli, tak mahal pun. Yang ni pun aku beli, okay, kalau nak beli direct pergi kedai pun boleh. Tapi aku ambil ni pun sebabkan PKP. Jadi aku beli online, beli kat Shopee. Aku ambil Kyoritsu. Yang ni pocket multimeter KEU 108. Okay, harga dia tak mahal, 100 lebih. Tapi berbaloi untuk brand Kyoritsu. Dan Kyoritsu ni antara brand-brand boleh. Pendalam ni, okay, aku godek, tengok nampak, okay, wayar semua ada. Tapi aku pelik, wayar 30 ni, wayar 85 wayar putih. Okey, so aku consider wayar 385 ni dah sebagai signal. Sebab wayar dekat 86 ni adalah hitam semuanya. So ini adalah negative point lah. So kalau kita check pun memang yes, dia bersambung dengan negative point. So 85 ni dia akan pergi ke satu port lain. Biasanya akan pergi ke Swiss. Okey, ini adalah Swiss. So ada sekali wayar biru. So aku agak kuris, mana datang wayar biru. So wayar ni, okey, dia sebelum ni dia ada kabel tight lah. Dia dah letak sini, aku potong dah. So boleh slide. Okay. Bila aku slide, aku jumpa benda lah ni. Jeng 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 jeng. Okay. Wayar biru tapping dekat sini. Okay. Which is betul lah, wayar biru ni kat sini, wayar putih pun dekat sini. Sebab bila switch kan, kita nak mainkan switch ni kat bahagian signal triggering saja. Kita akan flow dia seperti dalam drawing tadi. Okay. Tapi wayar biru ni bukan sepatutnya dia tapping dekat 30. Dia sepatutnya tapping pada point untuk ignition point nanti. Okay, switch ni, don't worry, kadang orang pun tak faham macam mana switch ni punya connection. Okay, jangan risau. Kat belakang ni dia ada dia punya label. Dia ada letak dah. Atas sekali tu dia tulis earth. Okay, so hitam tu lah kan, earth lah. Apa ni, pergi ke negative point. Lepas tu ada bawah tu dia tulis load. Load tu adalah yang putih. So ada supply. Supply tu adalah biru. So supply tu datang daripada trigger point lah, which mean yang aku nak ambil nanti daripada ignition punya point, ataupun yang low current punya point yang ada pada motor nanti. Okay. Jadi yang hitam ni tak penting pun, benda ni hanya untuk LED. So kalau tak ada LED ni pun no issue pun, kita boleh tahu lampu ni hidup ke tidak. So kita boleh test lah. Kalau macam ni consider kira macam kita boleh kata yang dia adalah dalam keadaan off. So kalau off ni, apa yang akan menyala nanti? Tak ada apa yang akan menyala guys. Okay, so kalau kita ambil daripada ni point biru, okay, titik biru ni kita selit. Okay, dia boleh selit Okay, so yang hitam ni kita tap dekat putih ni. Okay, putih tak ada. Tapi kalau kata kita on, dah kita dengar bunyi.
So maksudnya ini point kita on lah. Maksudnya kita on ni ada LED ni kan. So lampu akan nyala. Tiung tiung tiung. Okey. Jom kita buat pengubahan yang sepatutnya kita buat. Benda dia simple je. Tapi sebabkan aku ada harness baru, aku dah buat lah. So benda ni sebab satu lagi kenapa aku buat yang baru. Okey, sebabnya aku tak berapa gemar yang ni, sistem ni. So aku akan buat sistem yang baru. Cuma aku akan pengguna pakai wayar yang sedia ada, yang daripada sini. So aku akan potong. Okey. Kalau wayar ni boleh nampak juga aku dah ada macam warna merah. Merah ni untuk supply. So akan ada biru. Okey, biru ni pergi mana? Biru ni untuk pergi ke bersambung nanti dengan putih lah. Okey, yang ni akan sambung dengan putih. So sini ada hitam. Okay, hitam ni negatif kita tahu. So yang ni memang dah sedia ada sebenarnya. Dekat atas konektor ni dia dah siap. So warna kuning. So kuning ni adalah point positif lah. So nanti yang dekat switch yang aku buat, apa dekat soket aku buat ni untuk bawa pergi ke supply. So akan bersambung. Kita kata tadi kaki 87A tak pakai. So ni dia hasil dia. Kaki 87A aku potong. Kenapa aku buat baru? Salah satunya aku tak nak sistem ni. Sistem ni dia tergantung. Memang betul dia dah buat wayar supply yang panjang. Tapi aku tak nak sorok relay ni macam mana. Kalau ada sesetengah lah, kadang-kadang kita buat ada orang-orang lain kan, dia buat sambil level. So macam relay-relay ni dia main slate dekat belakang signal, belakang cover set. Aku tak suka. Benda-benda ni aku akan letak direct dekat mana area electrical dekat motor, kat situ akan letak. Kat mana fuse box semua tu, kat situ akan letak benda tu. So wayar ni aku yang pasang, aku sini tahu kat mana semua. Kalau apa masalah pun aku tahu untuk next troubleshoot nanti dekat mana masalah dia. Jadinya apa yang kita perlu buat, first kali kita kena keluarkan bendalah ni. Okay, kita kena keluarkan besi-besi konektor tadi lah. Don't worry, be happy. Aku dah file dia punya connection. So kita ada dua sikit tools yang kita perlukan. Okay, ni adalah testpan. Testpan ni dah tak boleh pakai dah pun. Testpan ni dah rosak dah. Cuma depan ni aku tajamkan. Apa aku tajamkan sebab aku nak congkel benda-benda macam ni lah. Contohnya macam ni, bila aku masuk dan congkel, okay, boleh cabut. Okay, setelah sekian lama akhirnya dapat juga keluarkan. Payah pula dia berbanding poin-poin lain. Paling senang ni, apa yang aku susah sangat nak keluar. Okay, tak apa. Okay, letak tepi. Okay, so ini wayar dia wayar daripada switch. So apa aku nak buat dengan wayar ni? Okay, senang lah. Wayar ni penyelesaian dia, kita nak buat wiring baru. So kita cuma perlukan di sini adalah, okay, aku akan potong di sini direct. Okay, satu lagi wayar hitam ni pun sama juga. Okay, dah macam asingkan dia. Dedeng. So ini aku akan buat sistem wayar baru. Aku akan tarik wayar baru je nanti. So tinggal lah yang sedia ada dekat sini. Wayar supply. Okay, wayar untuk lampu. Mana. Okay, ini wayar untuk lampu. Ini wayar supply. Supply pun tak kisah sebenarnya. Yang penting wayar untuk lampu tu. So wayar supply ni aku dah ada wiring sistem aku sendiri. So dah tak perlu dah. So wayar ni pun kita boleh remove kan juga. So aku ni suka potong ujung-ujung sebab kita nak. Okay, ni dah cepat. Tinggallah wayar ni. Ni wayar apa? Inilah wayar kita akan connect kat lampu tu nanti. So wayar ni kita nak sambung dia, kita akan sambungkan nanti ke wayar sini. Nampak tak? Kita akan sambungkan ke wayar ni. So bila nak sambung ke wayar ni, kita kena buat wiring lain. Kita kena tarik wiring sikit. Okay, so wayar-wayar yang expose ni macam yang ni. Lepas tu kalau macam ni kau nampak aku dah pakai konektor sambung sini kan. Dah aku punya single housing dah habis. So aku terus buat macam ni kan. Macam malah cara aku. Tak apa, barang sendiri. Aku kena tutup dengan insulation tape. Okay, kita jangan biar expose. Especially wayar-wayar macam ni. Apa-apa wayar lah, kita jangan biar expose. Kita kena balut. Bagi kemas, bagi cantik, bagi elok. Kita jangan biar terbiar macam tu. Bahaya. Sekejap lagi berapi-rapi lagi kan. Lain pula kisah dia. Dah pula kan abang bomba pula kita nak kena panggil. Dah ganggu abang bomba. Ini dah asing, ini dah asing. Jadi jom kita buat next kerja kita.
tadi kita dah buat wiring untuk harness. Okay. So harness ni dah siap. Jadi kita akan mula masuk dekat motor lah. Okay, so kita akan pasangkan motor ni. Kita buka semua daripada seat, side cover set, front nose. Kita akan buka. Kita akan keluarkan tank untuk rerouting. So jom follow. Okey, sekarang ni tank kita dah congek kan. Okey, saya ikutkan ni placement untuk kita angkat tank lah. So bila dah angkat dah macam ni, sebenarnya untuk kita check coolant dekat apa ni, reservoir tank. Okey, satu lagi kita dalam keadaan ni juga untuk kita buat kerja-kerja maintenance lah. Jadi kalau kita nak cabut ni, kita ada dua benda kita kena buat dulu, iaitu kita kena cabut wayar untuk apa ni, water fuel pump dengan level sensor. Lepas tu dengan pipe minyak. Okey, tapi sebelum tu aku kena bagi motor ni naik atas pedok. Kalau tak, lain jadinya. Okey, bila nak cabut tank ni, sebelum kita nak release tank, kita ada 1, 2, 3, 4 benda kita kena buat. Okey, antara dia tadi aku dah cakap, kita kena cabut apa, fuel pump dengan apa ni fuel lever punya connector. Okey, so ni just picit ada connector ni, kita picit. So dengan slowly ni tarik. Okey, so connector ni dah free. So boleh jauhkan dia sikit. Okey. Lepas tu kat sini ni, nampak tak? Kita ada clip warna hijau. Ni bukan jenis tekan tau. Ini nama dia clip lock ni, kita kena pull. Okey, so bila kita pull ni, kita nak tarik ni kena berhati-hati. Biasanya kalau tubing dah makin lama ke apa ke, mudah patah sebab kepanasan enjin semualah. Orang kata due to heat lah. Jadi dia ada wear and tear dia. Jadi untuk tarik ni berhati-hati, jangan terlalu paksa sebab silap gaya patah apa pun tak dapat. Okey. Terutama yang plastik compartment ni kita jarakkan sikit sebab petrol memang akan meleleh nanti. Okay. So yang ni settle, kita sorok sikit sini. Okey, dekat bawah petrol. Ada satu lagi point. Ini point-point penting, amat diperlukan untuk dibuka. Okey, pusing tang sana. Okey, lagi kita akan ada dua tubing ni. Okey, dua tubing ni dia berfungsi sebenarnya sebagai braiders. Satu kita boleh tarik. Okey, dia agak lembut sikit lah yang satu ni sebab dia tak ada locking system. Tapi satu lagi ni boleh bergaduh nak tarik. Jadi aku akan kepil, turunkan. Okey, dari dia punya clip tu cuba tarik ke bawah. Susah macam payah. Susah dan payah. Yang sini kita tukar. Kita ambil belah sini lah. Ya, wayar ni. Okey, dia boleh nampak bersambung ke sini. So kita ambil yang ni, ada jarak sikit. Okey, kita keluarkan. Okey, wayar ni sebenarnya dia bersambung ke belakang sini. Ke belakang ni ada ni ha. Ni charcoal filter. So untuk environmental lah. So wap daripada petrol dia tak terus keluar macam tu je. Wap petrol tak akan masuk dalam carbon filter ni. Jadi kita slowly tarik tubing ni keluar. Okay. So sekarang ni semua dah tanggal, tubing dah tanggal. Kita angkat balik sendal ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ni kotak angin.
dia punya apa ni, throttle body. Dia between, so depan ada satu lagi lah ruang untuk throttle body. So sekarang ni macam mana kita nak pasang wiring kita? Okay, wiring kita akan, aku nak letak kat sini macam flasher punya relay ni. Okay, ada kat sini, jadi aku nak letak dekat sini juga. So wiring aku akan lalu satu sini, dan daripada sini yang baki tadi tu aku akan routing ikut laluan sedia ada yang dah memang ada wire-wire ni, terus sampai ke depan sana. So akan pasang lampu nanti dekat sini.